Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Yazid Abdurrani daripada Persatuan Sukan dan Rekreasi Zafina Fitness Malaysia. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu senaman yang kita boleh buat di rumah ataupun home exercise. Senaman yang saya hendak perkenalkan hari ini adalah Sit and Active ataupun dengan arti lain katanya ialah duduk dan bergerak cergas. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan apa itu Zafina Fitness Malaysia. Zafina maksud iaitu Zafin Fitness Now Active. Saya merupakan pengasasnya. Kenapa saya gunakan Zafin sebagai satu bentuk aktiviti kecergasan? Kerana Zafin itu dia punya pergerakan lebih bergerak dengan laju dan lebih menari dengan lagu-lagunya yang merupakan banyak unsur nasihat untuk digunakan sebagai aktiviti kecergasan. Apa kami lakukan di Zafina ialah kita kolaborasikan pergerakan kecergasan seperti squat, larian setempat dan juga tarian Zafin untuk kita memperkenalkan aktiviti kecergasan ini seluruh rakyat Malaysia. Anda boleh lawat di website kami Zafina Fitness Malaysia ataupun di Facebook Persatuan Sukan dan Rekreasi Zafina Malaysia ataupun di IG Zafina Fitness Malaysia. Seperti yang anda maklum, di musim PKP ini kita banyak meluangkan masa kita di rumah. Lagi-lagi mereka-mereka yang tengah belajar peringkat universiti ataupun di asrama, mereka tidak banyak aktiviti yang mereka boleh lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita cukup kreatif, banyak jenis-jenis senaman yang kita boleh lakukan di rumah sambil duduk, sambil berdiri dan banyak juga alat-alat bantu senaman yang boleh kita gunakan semasa kita di rumah, di asrama ataupun di mana-mana saja. Jadi, tiada alasan untuk anda untuk bergerak aktif ataupun bersenam. Kerana bersenam ini adalah satu kepentingan untuk setiap orang. Sit and active. Senaman ni untuk yang jangka masa pendek, kita boleh gunakan high intensity interval training atau latihan jeda. Ataupun kita buat aktiviti ini seperti 1 minit perlahan, 1 minit laju, 1 minit laju-laju. Kita boleh gunakan keseluruhan lagu selama 20 minit. Jadi, apa kata kita buat sebentar lagi. So, agenda pertama hari ini adalah senaman untuk memanaskan badan. Diikuti dengan senaman regangan ataupun stretching. Kita punya first exercise hari ini adalah warming up. Dilakukan secara pantas dan rapid. So, kita buat running on the spot for 1 minute in a low interval ataupun low intensity. Untuk 1 minit. Selepas itu, medium intensity untuk lagi 1 minit. Lepas tu, kita buat high intensity untuk minit ke-3. So, 3 minit with increasing intensity. Dan kita move on kepada kita punya stretching. Hand on the back foot. Try to touch your toes. Kita buat bilaterally, so dua-dua belah. Kita stretch kita punya quadricep pula. You should feel the stretch on your thigh. For both sides. Dan juga kita stretch kita punya calf ataupun kita punya gastrocnemius. Dan tolak kaki yang kita hendak stretch di belakang. Push dan tukar. Selain stretching untuk lower body, kita juga boleh buat stretching untuk upper body. Tricep. And your forearms and your biceps sekali. So, itu settlenya untuk kita punya warm up dan juga stretching. Sekarang kita nak go through pergerakan-pergerakan asal sit and active ataupun senaman pertama kita ada marching dengan kaki kanan, angkat dan turun je kaki kita. So, tengok That's it. Very simple. Bergerak je. Senaman kedua merupakan heel touch. So, kita tolak je kaki ke depan. Touch your heel seperti namanya. Dan juga kita boleh variasikan dengan tangan ataupun pergerakan tangan. So, kita boleh tolak ke depan. Boleh tolak ke atas. Boleh buat chest fly. So, this one you can variation with your hands. Yang ketiga, kita ada side tap ataupun sentuh tepi lah seperti nama dia. So, tengok Just tap to the side. Make sure you have control tempo. Good form. Tangan pun boleh tolak ke depan, boleh divariasikan lagi. Tapi yang basic is just to the side. Exercise seterusnya adalah knee lift. Korang mungkin nampak macam sama macam marching, tetapi kita ada perbezaan sikit. Marching tu dia rendah je, tapi knee lift ni kita nak angkat tinggi. Dan tak selaju macam marching. So focus on lifting the knee, activating the quadriceps, kan? And lift the knee. Senaman seterusnya adalah step touch. Dia macam dia 2-part exercise tau. So dia step and touch. Step and touch. So dia 2 part. 1,
dover. So kita lajukan sikit. Step, touch, step, touch. Again, your tangan ni boleh buat apa-apa. Nak tolak ke depan boleh. Nak tolak ke atas boleh. Boleh variasikan bagi heart rate tu naik lagi. Senaman seterusnya adalah V step. So dia panggil langkah V. Kalau nak imagine kita buat V dengan tangan kita, kita step dengan point V. So 1, 2, 3, 4. Dia bentuk V. So kita lajukan sikit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Again, dengan tangan boleh buat macam-macam. Boleh tolak. Kan boleh buat design. So that's it. That is the V step. The next exercise adalah satu exercise yang korang sangat familiar tetapi kita spin sikit. So ada jumping jack ataupun star jump. So kalau korang tahu, the normal one kita melompat. Kalau tak ni kita gerak kaki dan gerak tangan je. So ataupun nak buat macam gini pun boleh. So ini adalah jumping jack ataupun star jump di atas kerusi. Your following exercise adalah running. So running ni special sikit sebab dia ada dua variation. So korang boleh buat di atas lantai. Ataupun you want to activate the abdominal sikit, activate more of your quadriceps, kita buat in the air. So without resistance tapi ada more activation on your muscles. Now kita nak pusing kaki kita panggil cycling. So ke depan sikit atas kerusi, lean back macam kita atas recumbent bike and cycle. Great exercise for your abdominals, your core muscles and so on. Next exercise adalah chair squat ataupun box squat. So senang je. Naik dan duduk. That's it. Lagi sekali. Dan duduk. Following exercise pula kita ada abdominal crunch ataupun crunches tetapi di atas kerusi. So sekarang kita lean back, angkat kaki and crunch. There you go. Korang mesti dah pernah kan asyik buka kaki je. So sekarang kita masuk segmen workout untuk tangan pula menggunakan kerusi. So macam mana tu? Kita ada exercise bernama tricep dip. So ke depan sikit, bukan ke depan sikit, completely off the chair. Pegang the edge of the chair and push up. Go down and push up. So we dip, it's a dipping motion. If your hands are not comfortable in this position, ke tepi pun boleh. And dip. Tu je. Sekarang saya menggunakan sejenis bebanan, menggunakan dumbbell. Tetapi kalau korang tak ada dumbbell dekat rumah, you can use a water bottle. Boleh guna botol air, isi je penuh dan ia juga boleh menjadi bebanan. So, exercise pertama adalah bicep curl. Very simple. Keep your elbows by your body and just move your arm. Right, just move your forearm. The next exercise pula adalah your shoulder press. So, take your dumbbells, letak di tepi and press. Make sure bila nak bernafas against the resistance. So, bila tolak atas, and your last exercise pula adalah lateral raises ataupun side raises. Angkat ke tepi and down. Again, lawan resistance ataupun naik ke atas. Kalau if you're worried about form on the lateral raise, bayangkan ada dinding di corner tangan dan kita sentuh dinding dengan kita punya knuckles. So, just like that. Apa yang anda boleh motivate diri anda untuk bersenam? Satu, anda boleh ajak kawan-kawan bersenam bersama anda. Tak kira lah satu orang, dua orang, asalkan ruang dia cukup. Yang kedua, anda boleh gunakan alat bantu senaman. Contohnya dumbbell, barbell. Kalau asyik duduk dan bangun dan diri, kita mungkin rasa boring sedikit. Tapi bila ada alat bantu senaman, contohnya boleh menguatkan otot, mungkin anda rasa motivasi anda lebih. Alat pandang dengar, contohnya muzik ataupun anda tengok movie ataupun filem. Bila anda tengok filem tu sambil melakonkan senaman tu, bila filem tu selama 45 minit, anda pun bersenam selama 45 minit. Jadi ada macam-macam cara untuk anda, tidak boleh kata tidak kerana ianya adalah mudah dan boleh dilakukan di mana-mana. Anda perlu ingat bahawa setiap senaman ada risiko dia. Oleh itu, kita kena ambil kira daripada segi aspek keselamatan. Pertama, yang kita kena faham, siap senaman mesti ada memanaskan badan dan regangan, aktiviti yang sebenar ataupun aktiviti yang anda lakukan, cooling down ataupun merehatkan badan dan regangan. Yang kedua, pemakaian yang sesuai. Kalau boleh, pakai pakaian sukan yang boleh anda bergerak dengan lancar. Kiranya tidak ataupun anda tengah belajar, boleh juga digunakan tetapi disarankan. Yang ketiga ialah kalau boleh walaupun di rumah, gunakan kasut juga supaya anda boleh bergerak
dengan selesa dan lebih berkeyakinan. Semasa bersenam, pastikan ada minuman. Minuman tu bukan air panas, air yang sejuk ataupun room temperature yang boleh anda minum bila masa anda perlukan untuk minum. Yang keempat, kiranya anda berlaku ketidakselesaan semasa bersenam, contohnya short of breath ataupun anda tak boleh bernafas dengan baik ataupun ada rasa sakit di mana-mana, anda pastikan anda berhenti. Kiranya benda itu serius, cepat-cepat jumpa doktor ataupun klinik yang berdekatan. Walaupun senaman ini nampak simple tetapi anda perlu jaga juga, pastikan bahawa walaupun bersenam anda sentiasa berada di dalam keadaan selamat. Dan yang terakhir, pastikan tiada alat-alat yang boleh sebabkan anda cedera. Benda-benda tajam, bucu, kerusi dan meja. Pastikan jauh sedikit daripada tempat anda bersenam. Takut sekiranya semasa bersenam berlaku kesilapan yang boleh anda jatuh dan boleh mencederakan anda. Pastikan anda jaga keselamatan anda semasa bersenam. PKP memang menyebabkan kita sentiasa duduk rumah dan sentiasa murung. Aktiviti ini boleh menaikkan motivasi dan anda boleh hidup dengan gaya yang sihat dan aktif. Tetapi bukan semasa PKP sahaja, tetapi selepas PKP juga aktiviti ini boleh terus dilakukan dan ianya boleh dijadikan satu gaya hidup anda, iaitu sebagai lifestyle yang anda boleh lakukan tiap-tiap hari, tak semestinya semasa PKP sahaja. Kerana itu, Sit and Active ini adalah untuk semua rakyat Malaysia dan boleh lakukan di rumah, di luar, di office dan di mana-mana saja. Jadikan ia sebagai gaya hidup aktif anda. Okey.